Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita dalam program Sembang-Sembang Santai. Yang pada malam ini kita bawakan seorang tetamu yang sangat istimewa, di mana beliau merupakan pengarah Politeknik Kota Kinabalu. InsyaAllah. Jadi tanpa membuang masa, kita menjemput Tuan untuk memperkenalkan diri, insyaAllah. Terima kasih Ibnu Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, dan salam PKK Cemerlang. Saya Abdullah bin Muluk, pengarah Politeknik Kota Kinabalu. Sebelumnya pengarah Politeknik Tawau dan pengarah Politeknik Muka Sarawak. Itu ya buat permulaan lah. Baik, kalau boleh kita tahu, menonton semua tahu, Ya. Tuan sudah berapa lama berkecimpung dalam dunia pendidikan nih? Terima kasih Ibnu Malik. Saya ini dah hampir 34 tahun 6 bulan. Pada 12 April akan datang ni tamatlah tempoh perkhidmatan saya selama baru umur 60 tahun lah. Jadi 34 tahun 6 bulan. 34. Campur 2 bulan lagi ya, lagi 69 hari lah. Saya ada masa lagi untuk berkhidmat, jadi cukuplah 34 tahun 8 bulan lah, lebih kurang. Masya. Jadi dalam tempo 34 tahun nih Tuan, memang berbagai karena pelajar kan, yang pernah dilalui. Dan kalau kita tengok baru-baru ini ada isu di mana kita tengok pelajar-pelajar yang baru-baru ini yang kita lihat mana ditangkap merokok dalam kawasan sekolah tu, dan juga diserang oleh ibu bapa kepada pelajar dan sebagainya kan. Jadi mungkin situasi daripada perubahan zaman dalam 34 tahun tu, macam mana perubahan-perubahan pelajar, maksudnya keadaan semasa daripada zaman mula-mula Tuan mengajar sehinggalah sekarang, nampak perubahan keadaan dan sebagainya. Isu merokok ni isu yang lama lah. Daripada dulu sampai sekarang pelajar tetap merokok. Cuma kalau di peringkat politeknik, kita tidak benarkan merokok di kawasan dalam kampus politeknik. Tapi kalau jarang keluar daripada pagar politeknik, jarang boleh merokok. Tapi dalam asrama itu satu peraturan yang ketat lah. Kalau didapati melanggar peraturan merokok ni, kemungkinan boleh dikeluarkan daripada kampus lah. Jadi perkembangan kalau dulu di sekolah, saya selama 7 tahun telah berkecimpung sebagai guru, penolong kanan dan juga pengetua Sekolah Menengah Vocasional Kudat, sekarang dipanggil College Vocasional Kudat ya. Memang budak sentiasa merokok lah. Kita dapati banyak puntung-puntung rokok di tandas, di asrama dan sebagainya lah. Dan kini pun masih juga, walaupun kita ada peraturan yang macam tu, budak ataupun pelajar masih lagi merokok di asrama, di mana-mana tempat lah, secara terang, secara sembunyi. Kalau kita dapat tangkap, kita ambil tindakan lah. Tetapi isu rokok ni sukar lah untuk diatasi lah. Sekarang ada rokok, vape, tapi bagi saya elok tinggalkanlah tabiat merokok ni, tidak baik pada kesihatan, dan kalau dari segi agama pun kita faham sendirilah apa fatwa dia. Baik. Jadi itu kalau kita lihat daripada sudut di mana kelakuan pelajar ni pula macam mana? Pelajar kalau dulu agak agresif, tapi bila itu di sekolah. Tetapi di politeknik macam agak terkawal sikit. Mungkin mereka takut untuk buat salah laku lah. Sebab kalau mereka melakukan sesuatu yang melanggar tata tertib peraturan di asrama, sudah tentu mereka akan diambil tindakan lah. Tindakan yang paling tidak boleh mendiami kamsis lah.
Jadi mereka kawal diri mereka. Tapi kebanyakan pelajar sekarang ni mempunyai akhlak ataupun attitude yang baik. Sebab dalam program-program yang kita buat di Politeknik, salah satu teras dia iaitu kita membentuk sikap, adab ataupun Inggerisnya kita panggil attitude pelajar itu sendirilah. Ya, supaya mereka lebih berdisiplin, berakhlak, beradab terhadap sesama dan juga yang lebih senior daripada mereka lah. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita cerita dalam skop Politeknik nih, Tuan, adakah Politeknik ni dia ada satu pusat ataupun pusat yang kita panggil pusat Islam, pusat aktiviti Islam dan sebagainya. Jadi dalam Politeknik juga ada. Sebab kalau kita tahu UMS dia memang ada pusat Islam UMS kan. Jadi adakah Politeknik KK ni pun ada yang sama ataupun mana? Ya, kita di Politeknik Kota Kinabalu kita ada pusat Islam dan ada jawatan kuasa pusat Islam lah. Di samping kita mengerjakan, kita ada sembahyang Jumaat di Politeknik Kota Kinabalu dan ada pelajar-pelajar kita yang dipanggil RAPI Rakan Pusat Islam lah. Mereka jawatan kuasa ni membantu jawatan kuasa induk ataupun pensyarah yang menguruskan pusat Islam untuk melaksanakan aktiviti di Politeknik. Dan ada banyak aktiviti yang kita laksanakan di pusat Islam, membantu pelajar-pelajar solat, ada juga program-program solat yang dianjurkan, kebersihan, gotong royong dan sebagainya lah. Banyaklah. Dan kita bukan setakat pensyarah kita, ustaz-ustaz kita yang mengadakan program, kita jemput juga orang luar untuk sama-sama memeriahkan lagi pusat Islam. Sekarang pelajar baru masuk dan sudah tentulah pusat Islam Politeknik Kota Kinabalu akan mengadakan program untuk mengimarahkan pusat Islam. Masya Allah. Ya, daripada sudut, maksudnya Politeknik ni dia bukan saja daripada sudut akademik, tapi juga ada daripada sudut agama dan sebagainya. Ya. Baik, jadi dalam pusat Islam ni, apa target? Maksudnya target pusat Islam itu sendirilah terhadap pelajar-pelajar Politeknik. Utamanya memberi kesedaran lah kepada pelajar-pelajar Islam. Mereka ni dari berbagai daerah, even kita ada daripada Semenanjung Malaysia, daripada Sarawak, dan majoriti daripada Sabah lah. Dan latar belakang agama pun agak berbeza lah. Ada yang kuat, ada yang kurang, ada yang baru nak mula, ada yang baru memeluk agama Islam. So, kita punya pensyarah, ustaz-ustaz kita membantu mereka lah dengan mengadakan program-program yang sesuai untuk para pelajar kita. Ada camp-camp macam camp solat, kita pernah buat, tajwid, kemudian aktiviti-aktiviti di luar lah, bersama dengan masyarakat luar. Kita adakan juga. Itu saja. Jadi mungkin kalau kita cakap pasal sudut pencapaian yang mungkin antara yang terbaik pusat Islam Politeknik Kota Kinabalu ni pernah capai dalam peringkat. Sebab saya dengar mungkin dorang ni ada tim-tim nasyid, qasidah ataupun dan sebagainya. Mungkin ada pencapaian-pencapaian tertentu yang mereka telah pernah capai sebelum. Oh, untuk aktiviti yang macam tu memang ada pencapaian, tapi saya tak berapa tak berapa ingat. Kemudian program pernah juga kita panggil orang Palestin lah, pensyarah daripada mana tu, untuk sama-sama berkongsi lah tentang isu Palestin, pencapaian dari segi nasyid. Kita ada juga kumpulan-kumpulan tu, tapi macam tak berapa ke depan lah, kurang sikit, kan? Ya. Baik.
Jadi Tuan, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang dalam 34 tahun berkecimpung dalam bidang ini, pengalaman-pengalaman yang mungkin sangat berharga lah untuk Ya. Tuan sendiri. Selama 34 tahun kita berkhidmat dengan kerajaan agak panjang lah, satu tempo yang agak panjang. Kita bersyukur juga lah sampai ke tahap ni kan. Bukan semua orang boleh capai selama 34 tahun. Ada yang lebih daripada saya, ada yang kurang pun ada. Cuma pengalaman tu memang berbeza lah. Ada yang manis, ada yang pahit. Kita di Poli pun sama juga. Saya antara orang yang Sabahan yang pertama join Politeknik. Lepas saya daripada sekolah menengah vocational Kudat tahun 1996, saya join Politeknik pertengahan Jun, 15 Jun 1996. Orang pertama Sabahan. Sebab masa itu baru saja dibuka pada 1 Mac 1996. Jadi saya masuk 3 bulan selepas tu. Kebetulan saya pun dah daripada pengetua jadi penolong kanan. Kemudian saya jadi pensyarah lah di Politeknik. Sebab anak saya yang tua itu pun sudah tadika di Kota Kinabalu. Jadi saya terpaksa berhijrah lah. Okay. Pengalaman masa di Politeknik, kita sebagai perintis kan, banyaklah kekurangan pensyarah masa tu. Kita di bawah Jabatan Perdagangan, kita hanya ada 2 pensyarah. Tahun pertama tu saya dengan ketua jabatan. Bila seorang masuk, seorang keluar. Gitulah kami silih berganti. Sampailah tahun kedua tu baru ada pensyarah, pasangan pensyarah yang datang membantu kami. Jadi dalam tahun pertama ni memang perit lah. Saya pun dah tinggalkan saya punya profession mengajar ni. Lebih pada masa tu dah 7 tahun. Terpaksa buka buku ekonomi yang saya terpaksa ajar sebab tak ada pensyarah dia. Bidang saya perekonan. Kalau perekonan tu bolehlah sikit-sikit. Tapi kalau sudah melibatkan bidang-bidang lain, contohnya makroekonomi, mikroekonomi, terpaksa buka buku balik lah. Jadi memang agak berat, tapi kita punya komitmen tu terhadap tanggungjawab dan tugas kita ni agak tinggi lah. Kalau berbanding dengan orang sekarang ni, jauh beza. Kita lebih dahulukan pelajar-pelajar kita. Setakat ini kita dah melahirkan ramai graduan Politeknik. Hampir 27,235 orang. Ya. Dan kita pun telah, Politeknik pun orang dah kenal, terutamanya Politeknik Kota Kinabalu. Bukan hasil usaha daripada saya, tapi juga kita punya tim lah, pensyarah-pensyarah kita yang bertungkus lumus untuk sama-sama lah menaikkan nama Politeknik Kota Kinabalu. Saya ni sebahagian daripada ni. Cuma sekarang ni bila saya ada berjawatan sebagai pengarah, saya memimpin mereka lah untuk macam mana menjadikan PKK, ringkasnya PKK lah, Politeknik Kota Kinabalu. PKK sebagai satu institusi yang cemerlang. Sehingga pada tahun 2022, kita dianugerahkan salah satu institusi Politeknik konvensional yang cemerlang lah. Kita mengalahkan 21 yang lain, 20 yang lain. Itu pencapaian yang tertinggi lah. Sebab tu sekarang kita gunakan satu gini kan, nombor 1 lah sebagai PKK cemerlang. Jadi sebab kita dah dianugerahkan, dah diiktiraf oleh Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community sebagai institusi cemerlang 2022. Masya. Ya. Baik. Jadi kalau kita cerita daripada sudut pekerjaan itu, kalau kita cerita daripada sudut, saya difahamkan juga oleh
sahabat saya, di mana Tuan juga salah satu daripada keturunan Syekh Zaini Al-Palinbani yang punya makam di Kota Belud. Mungkin boleh Tuan ceritakan serba sedikit sejarah mengenai Tuan Syekh Zaini. Oke, saya merupakan keturunan Syekh Zaini lah, Al-Palimbangi ya. Tapi merupakan cicit lah kan. Kalau saya nak explain sikit lah siapa dia. Nama dia Syekh Muhammad Zaini, Haji Muhammad Zaini bin Haji Muhammad Arif bin Pangeran Temanggung bin Ibnu lah. Di sana dalam kitab tertulis Ibnu Pangeran Temanggung. Daripada Temanggung, Pangeran Zaminuddin, Haji Muhammad Arif dan Muhammad Zaini kahwin dengan Zubaidah. Lahirlah nenek perempuan saya bernama Aisyah. Daripada Aisyah lahirlah mak saya, Raya, kemudian saya lah. So, kalau tengok asal usul yang ditulis oleh kitab Syekh Zaini ini, beliau mempunyai 4 orang isteri lah. Kan? Isteri pertama Zubaidah binti Omar. Kemudian dalam bini yang kedua tu, setelah Zubaidah meninggal, kahwin dengan adik Zubaidah, iaitu Jamilah binti Kerani Omar pula. Sebab masa tu mungkin Kerani. Omar ni naik pangkat jadi Kerani. Masa British ni. Saya rasa jawatan yang agak besar juga lah. Lepas meninggal tu, kahwin isteri yang ketiga, orang Kelagan, Senakan. Seorang, saya rasa sama ada sungai atau Banjar barangkali. Nama dia Aisyah Ghani lah. Dia meninggal tu baru nenek Mahrum. Yang panggil nenek Ramliah Muyas. Yang keempat. Dan keturunan ni yang keempat ni ramai di kampung. Dia menduduki di Gunding lah ataupun di kampung di Gunding Kota Belud lah. Yang di mana kuburan tu situ kan. Jadi Syekh Zaini ni dia seorang ulama lah. Dan saya rasakan dia seorang hafiz Quran. Sudah pernah arwah mak saya beritahu dia pernah bagi Quran tulisan tangan 30 juz kepada Tun Mustafa lah, arwah Tun Mustafa. Dia lahir agaan saya lah, anggaran saya pada tahun 1870 dan meninggal pada 1945. Jadi saya punya jangkaan dia berpindah ke Sepitang daripada Hilir Sikayu Palembang pada umur 30 tahun lah. Kemudian berkahwin dengan Zubaidah, orang Sepitang. Dapat anak yang pertama bernama Sukra tahun 1901 lah. Jadi saya anggarkan 1900 orang berkahwin lah kan. Setahun selepas tu dapat anak. Dan anak-anak beliau yang hidup, yang mati pun agak ramai juga. Yang hidup yang daripada Ibu Zubaidah, Sukra, Salehan, Aisyah. Itu saja yang saya ingat lah. Ada dalam saya punya catatan lah kan. Jadi Syekh Zaini ini merupakan ulama, pernah belajar di Madinah. Seperti yang ditulis oleh masa tu ada bukan pameran, ada satu muzakarah dengan Abim lah kan. Diorang ada buat kajian, pernah berguru dengan dalam pernah belajar di Madinah lah. Jadi saya rasakan kalau orang dulu belajar di Madinah ni bukan sembarang orang lah. Kita sekarang pun kalau kita nak belajar keluar negara pun tak mampu kita. Tengok kedudukan kewangan family kita kan, kita tak mampu. Pergi luar negara, pergi US, katalah pergi Madinah, mesti banyak orang yang berada jugalah. Jadi saya rasakan
Syekh Zaini ini memang keturunan pangeran ni, kalau di Indonesia memang daripada Kesultanan Palembang lah, pangeran. Tapi itu kisah dulu lah. Dia datang dalam kitab dia pun, dia tak gunakan pangeran dia, dia gunakan Syekh. Memang dia tulis nama dia Syekh. Ada saya baca dia kitabnya yang besar dan pernah dipinjam oleh Museum Kuala Lumpur, dipelihara buku tu, dan buku tu kitab tu ada di Kota Belud lah. Kematian yang agak saya rasakan syahid lah. Beliau meninggal di Ranau, telah diracun, bukan diracun, di kaca ditumbuk-tumbuk, dicampur dengan nasi. Kalau mengikut arwah ataupun cerita daripada nenek-nenek kami, nasi dicampur dengan kaca yang dia tumbuk hancur kan, diberi makan kepada dia. Ini kali ketiga dia menerima lah. Yang pertama, kedua dijemput, dia tidak hadir. Ketiga dia datang sebagai menunaikan hak jemputan kenduri. Bila dia makan, dia muntah darah. Jadi dia punya anak murid atau pengikut dia semua mengunus parang lah. Sehingga kan dikatakan, kalau kamu mengaku saya ni guru kamu, sarungkan balik parang. Kan? Jadi dalam dia muntah darah tu, dia dibawa ke Kota Belud lah. Kalau mengikut arwah-arwah yang nenek-nenek kami, dalam perjalanan pokok-pokok bagi salam lah. Dia sehingga dia meninggal seminggu, saya rasa daripada Ranau ke Kota Belud sampai masa seminggu kan. Dikubur di kampung tu lah, Kampung Gunding atau Kampung Linau kah? Apa? Ganding. Di Kota Belud sana. Kota Belud tu. Itulah cerita dah. Jadi ramai keturunan kami ini ada di Kudat lah, kampung air asal dah. Kemudian ramai sudah berpindah ke Kota Kinabalu lah. Jadi Syekh Zaini ni dia khusus dalam perjalanan dia di Sabah khususnya ni. Jadi dia ni seorang pendakwa lah. Ya, seorang pendakwa. Dia tidak menetap satu tempat. Kalau mengikut cerita-cerita daripada orang tua dulu, dia bergerak dari satu tempat ke satu tempat, mengislamkan orang, mengajar orang Islam. Satu kaedah dia, anak murid dia dituliskan buku dan diberi pada anak muridnya. Jadi ada anak murid yang mendapat kitab yang ditulis tangan oleh beliau sendiri. Saya ada dapat buku tu daripada arwah nenek saya lah, nenek laki saya. Tengoklah tulisan pun memang bahasa Melayu. Dululah bahasa Melayu dulu. Saya rasa bahasa Melayu yang diamalkan ketika itulah. Ya. Jadi dia ada juga menggunakan kenderaan macam menunggang kuda lah. Jadi dia berbadan kecil. Kalau arwah mak saya beritahu, dia memakai serban yang agak panjang lah. Janggut yang panjang sampai ke dada, warna putih. Kemudian serban dia panjang, putih juga. Mungkin 8 hasta kot, kalau ikut yang sunnah punya. Jadi saya rasa dia pengamal sunnah lah. Pengamal sunnah. Banyak cerita-cerita yang dicerita oleh arwah bapak saya juga. Bila ada tarian, orang kampung nak pergi sana, jangan pergi sana, dia kata. Itu monyet banyak berlompat-lompat menari-nari, dia kata. Dilarang lah. Dulu kan ada pesta-pesta di kampung, macam dia melarang juga lah. Itulah sedikit lah ya, tentang Haji Zaini. Tapi kalau di Sabah ni, kalau ada tokoh-tokoh pendakwa, beliau salah seorang lah yang diletakkan nama dia bersama-sama yang lain. Kami hari itu pernah ziarah ke makam Syekh Zaini bersama dengan sahabat-sahabat. Jadi sampai ke
rumah yang ke depan, masuk sebelum masuk ini ada rumah cicitnya sana, Rumah anak dia tuh. rumah anak dia. Anak dia. Kami coba mau dapat untuk lihat barang-barang peninggalan Syekh Zaini itu. Cuma waktu itu dorang tidak bagilah. Ya, Dorang bilang mungkin takut rusak hilang. dan sebagainya. Jadi itu apabila dapat tahu ini adalah salah satu eh, kerasa macam kesyukuran lah buat kami dapat bertemu langsung dengan turunan Syekh Zaini. Lepas itu dapat dalam sembang-sembang santai. Dan juga lo lihat kalau bagi Tuan sendiri lah, apa maksudnya apa yang bila kita dengar cerita Syekh Zaini apa semua kan, apa dia sesuatu yang apa kita panggil itu impact kepada diri kita. Tuan sendiri, impact kepada diri Tuan selepas mengetahui kisah-kisah Syekh Zaini dan semua. Ya, kisah dia makan nasi bercampur kaca hancur kan, agak dia menunaikan hak sebagai seorang Islam bila kita dijemput kenduri kan, kita kena hadir. Ini dah berapa kali jemput, dia tahu dah, saya rasa dia tahu. Ada juga saya dengar orang yang lain cakap lah, tapi saya tak dapat pastikan adakah kata-kata yang bercakap tu boleh dibuktikan lah. Dia kata sebelum pergi inilah hari terakhir kamu untuk menyampaikan agama, daripada mimpi lah, macam mimpi kan orang tu sampaikan, terakhirlah kamu berdakwah lah, cukup sudah kan. Jadi tapi saya tak boleh pastikan lah benda ni, sebab kita hanya cicit dan bukan hidup masa tu kan. Tapi ramai daripada anak muridnya, saya rasa sekarang semua dah tak ada lah kan, tapi anak-anak kepada anak murid Syekh Zaini ni masih bertebaran lah di Sabah ni. Apa yang kita dapat daripada daripada keturunan ni, kita maknanya kita menahan diri kita daripada melakukan sesuatu yang kurang elok lah, ataupun dosa. Walaupun kita buat, kadang-kadang kita tak boleh lari lah buat dosa kan, kita bukan maksum, tetapi untuk jaga keturunan tu boleh-bolehnya kita tunjukkanlah sikit, walaupun kita tak bangga sangat dengan keturunan ni, cuma kita rasa bertanggungjawab untuk menjagalah sebagai cicit. Saya ni sebelah perempuan, ada lagi yang sebelah lelaki kan, keturunan sebelah lelaki. Alhamdulillah ada di antara yang hafiz Al-Quran. Saya rasa itu salah satu bukti lah. Biasa kalau ulama ni masa hidup dia akan doa-doa untuk anak-anak ni kan, untuk kebaikan, untuk keselamatan, jaga agama, selalu begitulah. Jadi bagi saya mungkin ada sedikit daripada Syekh Zaini menurun dekat saya sikit sajalah, tak banyak. Saya pun tak tahu apa kan, tapi yalah, kita bukannya hebat dalam agama, kita pun sentiasa belajar kan, daripada dulu sampai sekarang. Sentiasa belajar. Quran pun tidaklah hafal 30 juzuk, tapi berusaha juga lah untuk sentiasa baca Al-Quran. Kan? Yalah. Jadi kalau itu sudah kita masuk dalam bab keturunan, Ya. Jadi mungkin kita boleh masuk dalam bab yang lain pula. Jadi bagi pandangan Tuan, khususnya kita di bumi Sabah ni, daripada kalau kita bercakap pasal pendidikan, kita masuk dalam yang lebih kecil, skop yang lebih kecil, pendidikan Islam di bumi Sabah ni. Mungkin ada apa-apa cadangan daripada Tuan untuk menambahbaikan, untuk menjadikan pendidikan Islam ni satu pendidikan yang dipandang serius oleh masyarakat khususnya di bumi Sabah ni. Ya. Sekarang ni yang kalau kita lihat pendidikan konvensional lah kan,
macam politeknik, SPM, ini semua yang biasa lah kan, tapi ada juga unsur-unsur Islam lah diselitkan. Kalau di politeknik lah, macam bukan di PKK lah, di Shah Alam, dia ada kerjasama dengan Madrasah Hafiz ataupun pusat dakwah kata salah saya, sehingga melahirkan graduan Hupas. Beberapa orang yang ada belajar diploma dengan ada hafalan 30 juzuk. Jadi mereka combine antara pendidikan dunia, kemahiran dengan bidang keagamaan lah. Dan bagi saya kan, kita boleh ikut sistem yang ada sekarang, tapi kita kena, di samping itu, kita kena tambah lah kita punya pendidikan agama kita kan. Penting kesedaran daripada keluarga kan. Bila keluarga dah mula sedar, mereka akan hantar anak-anak mereka di tadika yang berunsurkan agama kan. Kebetulan pula pasangan saya, istri saya, buka tadika Little Khalif. Little Khalif dia pendidikan yang diajar tu lebih pada agama lah, agama, matematik dan sains. So budak-budak ni diajar sembahyang bermula daripada umur 4, 5 dan 6 tahun. Belajar sembahyang. Kalau sampai satu peringkat boleh masuk kelas tahfiz, membaca menghafal Al-Quran lah. Jadi bila mereka keluar, ramai daripada graduan daripada Little Khalif ni masuk sekolah-sekolah yang berlandaskan Islam lah. Macam di Bandar Siara, bila mereka diinterview, senang dapat, lepas lah. Maknanya hafalan-hafalan diorang tu membantu diorang masuk ke sekolah-sekolah yang berunsurkan agama ni. Dan tengok budak-budak dia pun yang sudah habis tu, lebih maju lah budak-budak ni kan. Inggeris pandai, matematik pandai, membaca, semua tak ada masalah. Agama pun Alhamdulillah. Sebab kaedah pembelajaran tu tidak samalah dengan yang lain-lain. Kita ada lebih pada agama lah. Jadi kalau daripada awal kita dah bentuk pemikiran budak-budak ni terhadap agama kita, masuk ke sekolah rendah, daripada darjah 1 sampai darjah 6, dia bawa agama dalam diri dia, insyaAllah masa menengah rendah, menengah atas, dia akan bawa agama dia. Jadi itulah yang akan membantu kita lah dari segi sumbangan kita kepada pendidikan Islam lah kan, kepada anak-anak bangsa kita. At least ibu bapa pun, walaupun asal kadang-kadang ada yang hantar tu untuk anak dia belajar agama, sedangkan diri dia pun belum lagi cukup, ada yang belum lagi mula solat, tapi bila anak dah belajar agama di Little Khalif, balik, diorang ada sembahyang, jadi ibu bapa pun agak terikut-ikut lah, berubah lah sedikit demi sedikit. Yang penting tu, kita wujudkan suasana agama di sekolah, dan suasana tu boleh bawa balik ke rumah lah. Jadi agama dapat berkembang. Masya. Ya. Baik, jadi kalau kita tengok daripada sudut yang berbeza pula. Ya. Kalau lah contoh, kita tinggal pendidikan itu tadi, apabila kita cakap pasal pendidikan agama ni, terapkan daripada kecil macam Tuan Jam tadi, kita terapkan daripada kecil dan sampai ke dewasa dia akan bawa pendidikan agama tu. Cuma mungkin daripada segi kesedaran masyarakat ni, terutama yang sudah dewasa, ada keluarga dan sebagainya. Ini ada apa-apa pandangan Tuan macam mana kita mau bagi kesedaran. Macam kami pergerakan yang
khusus kami buat dalam Pakas ataupun dalam ini adalah bergerak dan juga menyampaikan message-message nih. Ya. Mungkin ada pandangan daripada Tuan. Sekarang ini ada banyak pergerakan jemaah-jemaah yang bergerak ke arah Islam lah kan. Dan antaranya itu jemaah tabligh lah yang kita nampak yang lebih dominan lah berbanding dengan yang lain. Kita ada juga ABIM, kita ada Gembara Aspirasi kan, dan lain-lain. Banyak lagi. Jadi semua jemaah-jemaah ini perlu lah untuk bergerak sama-sama. Ada dia punya kelebihan-kelebihan dia masing-masing. Jadi contoh jemaah tabligh lah. Saya pernah juga ikut, tapi sekarang ini mungkin tidak berapa aktif lah. Pernah ke India, Pakistan, Bangladesh selama 4 bulan. Di sana kita keluar jemaah dengan tambang sendiri, belanja sendiri. Selepas saya grad, saya terus ke mula daripada Pakistan, baru India 40 hari, dan akhir saya di Bangladesh. Tidak ada orang sponsor, kita keluarkan duit kita sendiri. Jadi di situ kita belajar, bukan belajar agama sebetulnya. Kita belajar, bukan belajar fardu ain, kita belajar iman sebetulnya. Kebesaran Allah. Selama 4 bulan tu, Allah akan bagi kita kepahaman agama. Macam mana, tak payah kita macam sembahyang kan, kita otomatik kita akan sembahyang lah. Sembahyang dengan, bila kita keluar, keyakinan tu lain sikit lah. Macam-macam diuji, bila keluar dulu dan yang keluar sekarang tidak sama lah. Dulu banyak dia punya mujahadah ada. Sekarang ni orang terima kita dengan baik kan. Pergi masjid, ada hijrah, kita hijrah ke tempat dorang nusrah kita, bagi makanan semua. Tapi dulu tidak. Kalau mula-mula dulu kita agak segan, macam keluar naik bas, bawa kuali, bawa periuk nasi kan, sampai di masjid kena halau oleh jawatankuasa masjid. Tapi sekarang tidak, semua ada berubah. Kita pergi pun kalau keluar saya rasa pakai kendaraan mewah kan. Tidak lagi jalan kaki, tapi memang ada jemaah jalan kaki kan kalau tabligh. Jadi perbezaan tu memang ketara lah. Jadi kesan daripada tu kita dapat jaga solat lah. Yang paling penting solat. Kalau solat pun kita tak buat, apa beza kita dengan yang non-muslim kan? Lebih kurangnya kalau solat buat, insyaAllah Allah bagikan, janjikan 5 perkara kan di dunia, jamin rezeki di kubur, Allah angkat siksa kubur, di mahsyar bagi amalan di sebelah tangan kanan kita dapat lintas titik sirat sepantas kilat dan masuk syurga tanpa hisab kan. Jaminan 5 kalau kita jaga solat kita lah. Jadi bagi saya lah, kalau ada audien yang mendengar ni kan, saya dah selalu juga bagi nasihat kepada staf-staf saya dalam perhimpunan bulanan, mesyuarat. Saya bagi tazkirah dulu lah, lebih kurang 10 minit gitu kan. Sebelum saya mulakan mesyuarat, bentuk pikiran staf saya, supaya kita ni kena ingat akhirat. Itu kampung kita yang akan kekal abadi lah. Kita kena ingat akhirat, tapi dunia, kita tak tinggal juga dunia. Cuma bila kita buat kerja dunia, dia imbang lah. Kalau kita melakukan sesuatu yang kurang baik, kita ingat akhirat kita. Oh, di akhirat macam mana kita nanti kan? Di kubur, kita akan panjang hisabnya. Jadi, bila kita akhirat kita dahulukan, insyaAllah dunia akan ikut kita lah. Kata alim ulama macam tu lah. Kita pegang dunia ni di tangan, bukan di hati ya. Bila dunia kita bergoncang, kita lepaskan. Kalau dunia kita simpan di hati, bergoncang susah lah.
Dengan kita bergoncang sekarang. Sekarang nih orang simpan dunia agama di tangan. Bila agama dia goncang, dia lepaskan. Ya, saya lihat kan sekarang banyak orang ada, bukan di Malaysia lah, mungkin di tempat lain, murtad. Bila agama dia goncang, ditinggalkan agama dia, dia ambil dunia. Sedangkan itulah yang paling penting bila kita balik ke kampung kita nanti, iman tu. Kalau tak ada iman, kita tak ada chance untuk masuk syurga lah. Tapi kalau ada iman kita kecil ya, walau sebesar zarah, kita boleh masuk syurga yang besar dia 10 kali ganda dunia ni. Itu jaminan daripada Rasulullah SAW. Kan? Baik. Jadi kalau kita tengok daripada perkembangan zaman, mana sekarang berbagai teknologi dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, adakah teknologi nih dalam perkembangan pembelajaran nih dia membawa impak yang sangat baik daripada yang terdahulu. Boleh dikatakan zaman sekarang ni semua di hujung jari. Jadi kalau dalam bidang, Tuan dalam bidang pendidikan dalam 34 tahun melihat dalam pelbagai fasa daripada teknologi ya ni dan sebagainya sehingga sekarang lah ya pandangan Tuan mengenai teknologi ni. Teknologi ni membantu kita lah. Macam dulu-dulu masa saya mula-mula kerja, kita photostat belum ada, belum banyak lagi lah. Masih lagi secara, kita gunakan kertas stencil, lepas tu kita print secara manual, pakai tangan. Typewriter, dulu typewriter, kita tekan satu-satu, lambat kan. Bila ada komputer muncul, tahun 88, tahun 9, masih lagi monitor monokrom, hijau, bukan monokrom, hijau, monokrom lah, hijau. Dulu yang saya ngajar komputer juga di sekolah, monitor dia warna hijau, Philips lah, tak ada hard disk. Kita tak boleh bayangkan kan kalau komputer tak ada hard disk. Tapi ada floppy drive, size dia yang mula-mula 5.25 inci, kemudian 3.5 inci ya. Itulah kita gunakan untuk simpan kita punya software. Contohnya, dulu kita tak ada, mula-mula kita tak ada Word, tak ada Words, Microsoft Word, kita ada Word. Word ni key dia, kalau kita mungkin kamu tak sempat kita guna kontrol ya, keyboard. Sekarang ni semua ada ikon-ikon di atas, kita tekan italic, kita apa. Tapi kalau dulu kita ada MS-DOS. Kita keluarkan sistem, masukkan disket sistem, keluarkan EEPROM, keluarkan PROM, kemudian kita type sistem, keluarlah WS, contoh posta. Bolehlah kita menaip. Keluar balik, masuk sistem, dah dapat sistem, masuk software Word. Agak susah dulu kan. Perkembangan dia macam hard disk tu pun daripada floppy drive pergi hard disk yang paling kecil 20 megabyte MB kan. Bukannya gig, sekarang gigabyte. 20, ikut perkembangan. 20 pergi 40, 80, 120 megabyte. Lepas tu tukar pergi gig. Begitu juga daripada komputer yang 286 80 kepada 386 SX, DX, kemudian 486, kemudian Pentium 1 sampai sekarang kan. Sampai Celeron dan Pentium berapa dah, saya pun dah tak ikut dah sekarang ni kan. Jadi perkembangan teknologi ini sebetulnya membantu pendidikan lah. Daripada manual typewriter, kita gunakan komputer, daripada cetakan yang terhad, kita dapat gunakan, dan mengajar pun sekarang ni kita boleh buat secara online. Ini semua teknologi, dan teknologi ini kita tak boleh tak boleh bantah lah dia punya kehadiran dia. Maknanya
kita sama-sama berkembang dengan teknologi. Sekarang lagi kita ada teknologi 4IR kan, industri 4.0, revolusi industri 4.0, maknanya kita ada IoT. Jadi kita pertanian pun guna drone, guna IoT, semua membantu kita nih. Tidak macam dulu, tapi macam bila ada teknologi ini, dunia ini makin cepat lah. Kita rasakan 24 jam tu begitu cepat berlalu. Kalau dulu tak ada teknologi ya, jalan kaki ke mana-mana, Lambat. panjang masa kan. Beza tau. Cuba kita pergi ke Kuala Lumpur lah. Ini pengalaman saya. Berbanding kita di sini slow aja. Tapi bila kita ke Kuala Lumpur, Rajaya kan, orang berpusu-pusu ke tren untuk masuk tren, berebut-rebut macam semut, laju pergerakannya. Jadi sebab mengejar masa tu, rasakan masa tu agak singkat walaupun kita ada 24 jam sehari. Beza tau, kalau kita katalah kita di gurun Sahara kan, kita ada 24 jam, tapi tak ada teknologi, kita rasakan macam masa tu panjang. Kan? Jadi sengsara lah. Bagus ya teknologi, kita mudah nak pergi daripada Tuaran ke KK masa sejam mungkin kan. Jadi membantu kita lah perkembangan semua bidang lah, pendidikan, pertanian, pertahanan dan sebagainya lah. Itulah. Baik. Jadi kalau boleh kami tahu, Tuhan akan bersara pada bulan April nih. Ya, April, 12 April. Jadi mungkin apa perancangan masa depan? Ya, kita dah rancang. Kita akan bantu isteri saya untuk menguruskan tadika lah Little Caliph. Mungkin kita akan buka cawangan yang seterusnya lah. Mungkin di Kota Kinabalu. Belum ada Little Caliph di Kota Kinabalu. Ada di Kapayan adalah, tapi di KK sendiri tak ada. Yang ada sekarang kami punya di Indah Permai dan di Kinarut. Jadi mungkin cawangan ketiga lah kalau nak buka di area Kota Kinabalu sendiri, Likas ke situlah. Itu sajalah kita boleh menyumbang pada agama lah. Bukan fikir tentang soal keuntungan. Tadika ni dia tak berapa untung sebetulnya. Cuma bolehlah, orang kata boleh. Tapi kita niatkan untuk agama lah. Maknanya segala tindakan kita ni, apa yang kita buat, bukan memandang keuntungan tu saja. Keuntungan tu memang perlu kita untung untuk run bisnes, tetapi macam mana kita nak lihat anak-anak kita yang kita bantu daripada peringkat tadika masuk ke sekolah rendah, dia dapat bawa agama lah dalam diri dia. Ya, itulah. Baik. Jadi saya rasa kita sudah hampir sejam dalam live kita. Jadi mungkin seperti biasa kita akan buka soalan kepada para penonton kita lah. Jadi insyaAllah kita akan buka 3 soalan kepada para penonton yang melihat live kita sekarang. Jadi kalau ada soalan bolehlah terus tanya. InsyaAllah kita minta Tuan untuk jawab. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita bagi masa dalam masa 5 minit macam tu untuk kita menunggu soalan. Jadi kalau tidak ada soalan, jadi kita akan tutup live kita pada malam ni insyaAllah. Jadi sambil kita tunggu-tunggu soalan ni. Jadi perubahan situasi Islam di Sabah ni, pandangan daripada dulu tahun 80-an sehingga sekarang, nampak ada perubahan. Dulu kan, kalau ibu-ibu kan tidak menutup aurat sepenuhnya lah, kurang pakai tudung kan, macam janggal lah kalau kita tengok dulu-dulu orang pakai tudung. Even kita tengok di filem-filem lama pun orang tidak pakai tudung, perempuan jarang. Tudung pun tudung yang nampak leher kan. Tapi sekarang ni macam berubah kan, orang dah mula faham agama sikit-sikit. Ada yang berjilbab,
hijab. Nah, tengoklah dia punya kepahaman tentang agama kan. Jadi itulah dari segi pelaksanaan syariah dalam diri masing-masing lah kan. Dari segi yang lain-lain tuh saya rasa kembangan dia oke juga lah dari segi agama nih. Sabah ni orang dia lembut-lembut sebetulnya. Hati dia lembut. Beza dari tempat lain lah. Orang kita terkenal dengan budaya yang hospitality kita agak bagus lah. Maknanya kita ambil orang di airport kadang-kadang, antar orang, layan, cakap pun lembut, tidaklah keras kan. Itu yang satu kelebihan pada kita lah. Saya tengok pun perkembangan agama masa kini ni banyak tapis-tapis yang telah ditubuhkan lah seluruh Sabah kan. Banyak sekolah-sekolah agama. Kalau dulu memang susah kita mau cari. Saya dulu pun sekolah agama. Daripada darjah 1 sampai darjah 5 saya. Cuma tak boleh sambung darjah 6 sebab saya dipindahkan ke Semenanjung lah. Itu pun Ustaz saya, Ustaz Umar, dia suruh saya sambung di Johor. Tapi sebab sekolah Melayu dengan sekolah agama jauh kan. Jadi saya tak sambung lah sampai darjah 5 di Kudat saja. Tapi masa dulu sekolah agama, ibu bapa antar sekolah agama rakyat lah kan, agama sekolah rendah agama. Sekarang pun ada juga ibu bapa yang menghantar sesi pagi sekolah Melayu, petang sekolah agama. Itulah. Dan banyaklah sekolah-sekolah agama yang telah wujud sekarang ni kan, sama ada kerajaan punya ataupun swasta lah. Satu perkembangan yang baik lah. Kita pun ada juga terfikir-fikir untuk mewujudkan sekolah rendah yang berunsurkan Islam lah. Selepas sambung tadika pergi sekolah rendah Islam. Tapi ini satu cabaran ni, bukan mudah saya rasa nak wujudkan sekolah. Kalau setakat tadika tu bolehlah 100 orang satu tadika tu. Ini kalau dah sekolah rendah banyak lagi melibatkan guru-guru ramai. Ya. Ada soalan? Sudah. Review berapa view? Jadi ada soalan sebelum kita tutup live kita sekejap lagi. Jadi kita buka seperti biasa 3 soalan daripada para penonton. Kalau yang di sini mau soal jawab boleh juga. Saya boleh tambah lah untuk politeknik kan. Kita pun baru ni kita ada pengambilan politeknik. Kita ada offer sebanyak 805 orang kemasukan lah untuk sesi kedua ni. Sesi pertama bulan yang awal tu, lepasan perdana tu, lepas SPM keluar itu tak ada masalah. Tapi yang kedua ni bulan sekarang ni, bulan 2 ni, kuranglah yang masuk. Dan ada tendensi atau kecenderungan kalangan anak-anak kita ni tidak minat belajar. Ada statistik daripada Jabatan Statistik Malaysia mengatakan 73% pelajar tidak mau sambung ke IPT, IPTA. Sebab kalau sambung pun hutang banyak, PTPTN, beban. Kerja pun sukar dapat. Itu dia punya, lebih baik jadi influencer. Ya itu. Ataupun buat gig lah konon. Buat Grab, buat macam-macam lah yang lebih mudah. Tapi sebetulnya susah. Kan? Jadi bila banyak kosong tu, kita pun mintalah ibu bapa datanglah ke poli ambil. Itu pun banyak promosi-promosi masukan pelajar kan. Dan kita lihat pelajar-pelajar kita macam last year 2023 graduan kita dapat pekerjaan kalau 100% tu kita dapat 98.3%. Masya Allah, tinggi. Keboleh pasarannya. Artinya yang keluar ni kebanyakan mereka dapat pekerjaan. Tak ada masalah. Tahun 2022 pun
87.2%. Bukan 87, 97, hampir 100% dapat pekerjaan ataupun sambung belajar lah. Jadi graduan politeknik kita boleh bangga lah sebab sehingga kini 27.235 orang kita punya graduan, dan kemana-mana kita buat kunjungan ke Setiausaha Persekutuan Sabah, tiba-tiba ada 3 orang mantan pelajar politeknik yang bekerja di situ, daripada bidang elektrik, daripada accounting, ada di situ. Bila kita bermesyuarat sana, semua mengatakan kami pun daripada poli. Begitu juga staf-staf saya di Politeknik Kota Kinabalu, ada yang daripada poli, menolong accountant daripada poli, kan. Kebanyakan lulusan poli lah. Pensyarah pun ada lulusan politeknik yang asalnya. Jadi sekarang ni bidang Tibet sedang diutamakan lah oleh kerajaan kita, kan. Jadi ibu bapa di luar kalau boleh hantarlah anak-anak ke politeknik, terutama PKK lah. Kita ada banyak kemudahan lah. Mudah lah, kan. Dekat. Ada soalan? Ada satu. Apa cabaran atau kekangan sebagai seorang pengarah? Cabaran, kekangan. Dari pengarah ni bukan mudah. Sebab saya, pengalaman saya dalam pengurusan telah lama lah. Daripada sekolah lagi, bertugas 3 tahun sudah jadi pengetua. Jadi pengetua sehingga 92 sampai 95, kan, 3 tahun lebih. Jadi saya bawa benda tu, bila masuk poli, jadi pensyarah setahun saja, kemudian saya jadi pegawai latihan industri setahun, kemudian dan tukar jawatan jadi pegawai hal ehwal pelajar selama 7 tahun. Lepas tu dia hantar saya ke Muka selama setahun setengah, jadi ketua jabatan perdagangan. Kemudian daripada Muka balik ke KK, diminta saya buka Politeknik Sandakan. Ini semua pengurusan ni. Lepas tu saya naikkan pangkat jadi timbalan pengarah sokongan akademik. Kemudian lepas tu jadi pensyarah 5 tahun, naik balik jadi timbalan pengarah akademik, barulah jadi pengarah Politeknik Muka Sarawak selama 2 tahun 2 bulan. Tahun bila tu? 2019 saya di Muka. Kemudian COVID sana, 8 bulan saya tak balik ke rumah sebab tak boleh keluar masa tu, kan. Kita PKPD yang diperketatkan selama 3 minggu. Ramai student saya, pensyarah saya dapat COVID. Syukur saya tak dapat. Allah jaga saya, kan. Kemudian pindah ke Tawau, jadi pengarah Tawau. Lepas tu baru poli KK lah. Di Tawau saya 11 bulan. Kemudian daripada itu pindah KK. Sampai sekarang lebih kurang 2 tahun lebih lah. So banyak saya punya pengalaman dalam pengurusan lah. Saya rasa kalau 2 ni penting bagi saya. Kalau jadi ketua jabatan, pengetahuan dan pengalaman lah. Kita ada pengetahuan tak cukup. Kalau pengetahuan tak ada, susah kita buat keputusan. Tapi kita perlu ada 2, ilmu dan pengalaman, experience. Kalau kita banyak experience, mudah kita buat keputusan. Sebab kita dah tahu dari segi pekeliling, contoh bila kita buat keputusan tidak menyalahi pekeliling lah, peraturan kerajaan. Itu penting, ilmu lah. Pengalaman, kadang-kadang kita gunakan budi bicara. Jadi syukurlah kita tidak bergantung pada usaha fizikal kita. Contohnya keupayaan, ilmu yang ada pada diri kita, pengalaman kita. Ya perlu juga kita perlu bantuan daripada Allah SWT lah. Maknanya kita kena berdoa, kena minta mudahkan segala pekerjaan kita, kan. Misalnya pagi-pagi kita kena solat duha lah sebelum pergi kerja. InsyaAllah Allah mudahkan semua urusan. Nampak simple, sembahyang 2 rakaat minimum. Tapi kita buatlah 4 rakaat.
duha pagi sebelum pergi kerja. InsyaAllah Allah mudahkan pekerjaan kita. Dari pagi sampai petang. Tidak banyak masalah kita hadapi lah. Memang ada lah, tapi Allah mudahkan semua. Kita nampak banyak benda tu. Itu patut kita share. Amal agama, insyaAllah Allah mudahkan urusan dunia. Masya Masya Allah. Masya Hmm. Cantik sekali. Lama. Jadi baik. Jadi salah satu kekangan sebagai seorang pemimpin ataupun kita capuli pemimpin itu adalah ilmu dan pengalaman. Ya. Itu adalah kunci dia lah. Maksudnya Kunci kunci dia. kepada adunan menjadi seorang pemimpin. Tapi kita perlu tambah sikit lah, kena ada unsur-unsur agama lah. Pengalaman saya ikut jamaah tabligh itu pun membantu saya betulnya. Sebab sebelum kita mulakan mesyuarat, kita bagi tazkirah agama. Jadi bila kita bagi tazkirah, orang fikir tentang agama dulu kan. So tidak adalah benda-benda yang menyakitkan orang bila kita cakap agama kan. Kita cakap yang lembut, mereka terima kita punya tazkirah. Dipermudahkan lah. Masyarakat kita permudah lah. Saya sekali lah kita peringatkan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita kan, staf kita tentang agama ni. Kadang-kadang kita kerja untuk dunia, kita lupa kan, kadang-kadang lupa agama, lupa sembahyang. Kita peringatkan orang. Gitu. Rasanya macam Ya. kita sudah sampai kepada penghujung rancangan kita. Ya, jangan 1 jam sudah. 1 jam sudah. Ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Dullah bin Muluk yang telah sudi untuk bersama dalam rancangan sembang-sembang santai bersama dengan Pakas pada malam ni. Alhamdulillah, semoga segala usaha Tuan dipermudahkan Allah SWT dan juga dibantu. Dan semoga bumi Sabah ni terus mekar dengan majlis-majlis ilmu dan juga pengamalan ilmu dan agama Islam itu sendiri, insyaAllah. Terima kasih juga lah jemput ajak saya dalam sembang-sembang santai ini. Untuk buat amal kembara aspirasi Sabah, Pakas Ibnu Malik. Kan? Alhamdulillah. Terima kasih kami ya Pak Tuan. Terima kasih. Asalnya saya tak macam risau juga untuk secara sembang santai ni, sebab tak tahu tajuk kan. Rupanya cerita tentang pengalaman pendidikan sebagainya itu itu memang bidang saya lah. Jadi saya dapat sharekan pengalaman saya ni supaya orang-orang yang di bawah daripada saya kan dapat sedikit manfaat lah daripada perkongsian ni kan. Jadi terima kasih banyak lah atas inisiatif membantu agama kita juga lah. Salah satu cara kita nak bantu agama kita, nak jadikan suasana agama kita bertambah baik lah kan. Terima kasih banyak lah atas usaha kamu. Saya minta doa daripada Tuan. Mungkin boleh pimpin doa pada sebelum kita tutup live kita. Doa lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa alaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Amin. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أبنا علينا في سخرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله. Terima kasih.
Jadi alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung rancangan. Insyaallah kita jumpa lagi di rancangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.